Hai semua. So hari ini kita pergi bahagian kedua iaitu bab 3, bagaimanakah British meluaskan kuasa di negeri-negeri Melayu bersekutu. Minggu lepas kita belajar tentang sumber-sumber bumi, hasil-hasil bumi yang terdapat di negeri-negeri Melayu bersekutu. Ingat tak apakah sumber pendapatan utama bagi Sultan dan Pembesar di Perak dan Selangor? Betul, iaitu biji timah. Di Perak dan Selangor terdapat biji timah yang banyak. Perak di kawasan Larut dan Lembah Kinta. Manakala di Selangor, ingat tak? Di Ampang. Sebelum pembukaan pelombongan di Ampang, Kelang merupakan tapak pertama yang dibuka untuk pelombongan biji timah. Ini bermaksud apabila Kelang telah dimajukan, Ampang dan Kuala Lumpur dibuka seterusnya untuk pelombongan biji timah. Manakala sumber pendapatan, sumber hasil bumi yang terdapat di Pahang ialah emas. Okay, sekarang kita tengok apakah peristiwa yang menyebabkan British campur tangan dalam Perak. So terdapat dua peristiwa, dua alasan. Okay, dua alasan untuk membolehkan British untuk mencampur tangan, memanipulasikan Perak. Okay, ingat dua alasan. Okay, alasan pertama ialah perang yang berlaku di Larut, iaitu Perak Larut. Okay, ingat tak sebelum kita masuk ke perang di Larut, okay, di Perak, ingat tak Pembesar Long Jaafar dan Nga Ibrahim di Perak? So, topik minggu lepas kita cakap, kita pernah belajar Long Jaafar dan Nga Ibrahim merupakan pembesar utama yang memajukan pelombongan biji timah di Perak. Bagaimanakah mereka memajukan pelombongan biji timah di Perak? Mereka membawa masuk pelombong Cina. Okey. Tapak pelombongan di Perak memang besar. Mungkin lebih besar daripada padang bola sepak. So you boleh bayangkan berapa orang yang mereka perlukan, berapa orang Cina, pelombong Cina yang mereka bawa daripada Cina ke Perak. Mungkin beratus-ratus orang pelombong Cina masuk di Perak. Apabila pelombong Cina masuk di Perak, bekerja di pelombong, tapak lombong, pelombong Cina tu dipecahkan kepada dua puak, dua geng. Dua gangster lah, okay? Dua geng iaitu Puak Gihin dan Puak Haisan. Puak Gihin dan Puak Haisan selalu bersaing untuk mendapatkan lebih banyak tapak biji timah. Sebab semakin banyak biji timah mereka dapat, semakin kaya mereka akan menjadi. So selalu Gihin dan Haisan bergaduh dan bersaing. Pada masa itu, Nga Ibrahim telah melantik seorang daripada Haisan, Puak Haisan, menjadi ketua. Ketua itu bernama Lo Asan. Mereka merupakan ketua Lombong. Dia daripada Puak Haisan. Ini bermaksud Nga Ibrahim lebih berpelah sebelah ke Puak Haisan. Dia lebih menolong Haisan sebab dia yang melantik ketua itu daripada Haisan. Okay, peristiwa pertama Perang Larut pertama berlaku pada tahun 1871 bila pelombong Haisan ni yang jahat tu menyekat air mengalir ke Puak Gihin. Okay, bila air disekat, pelombong Cina Gihin tidak dapat melombong sebab mereka memerlukan air untuk melombong, mencuci tanah tu semua. Itu menyebabkan Perang Larut pertama. Okay. Bila mereka bergaduh perang, pelombong Gihin kalah sebab pelombong Gihin tidak dapat sokongan daripada Nga Ibrahim. Nga Ibrahim selalu tolong Haisan. So pelombong Gihin tu semua lari ke Pulau Pinang mengadu ke Resident Councillor. Akibatnya, Resident Councillor menyuruh Sultan Perak
untuk bayar pampasan kepada golongan Gihin sebab golongan Gihin hilang sumber pendapatan. Sultan Perak pula berasa, bukan dia yang buat salah, bukan dia yang menyebabkan perang. Lepas tu Sultan Perak tu suruh Nga Ibrahim membayar pampasan kepada Puak Gihin. Okay, ini merupakan Perang Larut pertama. Perang Larut tu berterusan selama 6 tahun. Okay, ingat, Perang Larut berterusan selama 6 tahun. Dalam 6 tahun tu, terdapat 3 kali Perang Larut. Yang pertama tu berlaku pada 1871, iaitu Pelombong Haisan menyekat air ke Gihin. Manakala Perang Larut kedua berlaku, apabila Gihin dan Haisan, dua puak tu berjudi. Bila mereka pekerja Gihin dan pekerja Haisan tu berjudi di tempat tapak judi, you boleh tahulah sebab pelombong-pelombong Cina tu mereka bekerja kasar. So cakap pun kasar, bila mereka berjudi, menang mesti happy, yang kalah mesti marah. So orang kasar senang bergaduh kan. So bila Gihin dan Haisan berjudi dalam tapak judian yang sama, mereka gaduh. Pekerja Gihin, salah satu pekerja Gihin dibunuh, ditikam oleh pekerja Pelombong Haisan. Akibat daripada itu, dua puak bergaduh. Bila dua puak bergaduh, siapa menang? Gihin kalah. Sebab tak dapat sokongan daripada Nga Ibrahim. Okay, perkara yang sama juga mereka laku bila mereka kalah, Gihin kalah lari ke Pulau Pinang. Kali ini mereka menuntut Gabeno untuk membayar ganti rugi. Now, Haisan dah menang 2 kali dah. Perang Larut mereka menang, Perang Larut kedua mereka menang juga. So sekarang kemenangan Haisan tu mendorong mereka mengejar musuhnya, melanjutkan pertikaian ni sehingga ke Pulau Pinang. So semasa Puak Haisan tu mengejar musuhnya iaitu Gihin di Pulau Pinang, Haisan tu berjaya bergabung dengan puak-puak lain. Okay, iaitu Tor Pengkong dan Bendera Merah. Bendera Merah merupakan puak yang terdiri daripada India dan Melayu. Manakala Gihin juga mendapat bantuan daripada Bendera Putih. So dua geng tu bergaduh di Pulau Pinang selama 5 hari. Okay, you boleh bayangkan kalau mereka rusuhan tu berlaku 5 hari, berapa kerugian yang dialami dari segi pelombongan biji timah. So pedagang-pedagang Eropah mesti make noise, mesti tak suka. So pedagang-pedagang Eropah suruh British untuk campur tangan memanipulasikan keadaan. Selepas tu rusuhan tu dihentikan oleh orang British dan mereka mengenakan denda 5,000 kepada dua-dua puak Gihin dan Haisan. Lepas tu ketua kumpulan puak Gihin dan Haisan tu ditangkap dan dibuang negeri. Ini Perang Larut kedua. Nah, Perang Larut ketiga berlaku apabila ketua Gihin, Li Akun, mempunyai hubungan sulit dengan isteri pemimpin Haisan. Ini macam cerita drama lah. Okay, so ada hubungan sulit. Okay, apa you rasa? Bila ada hubungan sulit, kedua-dua musuh tu ada hubungan sulit. So kedua-dua orang tu, ketua Gihin dengan isteri pemimpin Haisan ditangkap, diseksa dan dibunuh. Okay, lepas tu kali ini Puak Gihin membuat serangan mengejut untuk menewaskan Haisan. Haisan kalah. Lepas tu Haisan kalah sebab Nga Ibrahim tak tolong. Okay, bila Haisan kalah, Nga Ibrahim baru keluar saja untuk membantu. Dia tak bantu untuk mengalahkan Gihin, tapi dia bantu dengan menyewa tongkang-tongkang untuk membantu Puak Haisan melarikan diri ke Pulau Pinang. Kemudian, Nga Ibrahim menyerahkan Lombok kepada Gihin dengan mengenakan cukai yang lebih tinggi. Ini bermaksud Nga Ibrahim sengaja tak tolong Haisan. Biar Haisan kalah, larikan diri, lepas tu serahkan Lombok kepada Puak Gihin. Okay, dalam kesimpulannya, apa yang anda perlu tahu? Dalam Perang Larut, ia bermula daripada 1871 sehingga 1874 selama 6 tahun. Perang Larut 3 kali. Ini telah
menjejaskan perdagangan biji timah di negeri-negeri selat. Sebab mereka selalu lari ke Pulau Pinang. Puak Gihin selalu lari ke Pulau Pinang untuk mengadu kan. Okay. Lepas tu golongan Eropah, pelabur Eropah dan pedagang negeri-negeri selat pula meminta British mencampur tangan sebab untuk melindungi pelaburan biji timah mereka. Okay, anda sebagai pelajar PT3 tidak perlu mengingat semua peristiwa Perang Larut, tapi kena ingat tentang kesimpulan Perang Larut iaitu selama 6 tahun 1871 sehingga 1874. Kesan Perang Larut selama 6 tahun, Perang Larut berjalan selama 6 tahun menjejaskan perdagangan biji timah. Okay. Siapa yang terlibat dalam Perang Larut? Gihin, Haisan, Nga Ibrahim. Okay. Itu saja tentang Perang Larut. Ingat saya cakap, terdapat dua alasan yang menyebabkan British campur tangan dalam Perak. Pertama, Perang Larut. Kedua, perebutan takhta berlaku di Perak. So dalam Perak, ia mengamalkan sistem pewarisan takhta negeri Perak. Seperti anda lihat dalam slide tu, untuk menjadi Sultan Perak, seorang raja perlu menduduk untuk menjawat jawatan Raja di Hilir, Raja Bendahara, Raja Muda baru boleh menjadi Sultan Perak. Tapi Sultan Ali, iaitu Sultan Perak pada masa tu, dia ada 3 orang anak. Setiap orang anak tu menjawat jawatan berasingan. Apabila Sultan Ali mangkat, okay, Sultan Perak mangkat, dia melantik siapa? Dia melantik Raja Ismail menjadi Sultan Perak. Pada masa tu, Raja Ismail hanya Raja Bendahara. Sepatutnya Raja Muda yang berkelayakan untuk menjadi Sultan Perak. Tetapi Raja Bendahara iaitu Raja Ismail menjadi Sultan Perak. Dia mempunyai sokongan daripada Nga Ibrahim dan Menteri Larut. Manakala Raja Yusuf, okay, pada masa tu merupakan Raja di Hilir. Dia selalu diketepikan oleh ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Dia pula menuntut haknya sebagai Sultan. Raja Abdullah pada masa tu sebagai Raja Muda. Sepatutnya dia merupakan orang yang paling berkelayakan untuk menjadi Sultan Perak. Tetapi beliau tidak Beliau tidak hadir dalam upacara pemakaman ayah dia semasa ayah dia meninggal. Walaupun dia dijemput, dia tak hadir upacara pemakaman. Oleh itu dia tidak dilantik. Penyokong dia adalah pembesar di Hilir iaitu Datuk Maharaja Lera dan Andrew Clark. Andrew Clark merupakan mamat, okay, Gabeno, okay, orang British. So ni menyebabkan campur tangan British sebab terdapat perebutan takhta di Perak. Okay, inilah cerita Perak. Okay. Selepas tu kita tengok negeri Selangor pula. Di negeri Selangor terdapat satu alasan, satu cerita, iaitu Perang Kelang. Okay. Terdapat pertelingkahan dalam kerabat diraja menyebabkan Perang Kelang. So, ni telah membuka peluang kepada British untuk campur tangan dalam pertelingkahan dan memanipulasikan keadaan. Okay, siapa perang dengan siapa? Mari kita tengok. Okay, Raja Abdullah perang dengan Raja Mahadi. Okay, ada dua pihak, Raja Abdullah dengan Raja Mahadi. Okay, mari kita tengok siapa dan kenapa mereka berperang. Okay, semasa pemerintahan Sultan Abdul Samad, dia melantik Raja Abdullah untuk menjaga, mentadbir daerah Kelang. Sebelum Sultan Abdul Samad melantik Sultan Abdullah mentadbir Kelang, Raja Mahadi yang mengawal Kelang. Lepas tu, sebab ayah dia iaitu Sultan Abdul Samad, okay, memerintah bahawa Raja Mahadi serah Kelang kepada Raja Abdullah. So Raja Abdullah dia cerdik. Dia berjaya memajukan Kelang sebagai pusat pengeluaran biji timah yang terkenal. Okay, bila Kelang dimajukan, Raja Abdullah terus buka pelombongan di Ampang dan KL. Dia mendapat sokongan daripada
Puak Haisan, British, Sultan Pahang dan Tengku Khudin. Okay. Manakala Raja Mahdi, dia sebab dia nampak Kelang tu dimajukan. Dia memang jealous sikit lah. Sebab dulu-dulu dia yang mentadbir Kelang. Sekarang Kelang dah maju. Dia nak menuntut hak ke atas daerah tersebut. Dia mempunyai sokongan daripada Gihin, Raja Muda dan Sahib Masyur. Okay, British memihak kepada raja pembesar yang boleh membawa keuntungan. Nah, mereka perang. Akhir sekali, okay, Tengku Khudin. Okay, Tengku Khudin iaitu daripada Raja Abdullah punya tim. Tengku Khudin dilantik oleh British untuk menghentikan perang tersebut. Okey, sekarang kita tengok Sungai Ujong. Okey, ingat saya kata minggu lepas saya kata Sungai Ujong bukan nama sungai, dia nama tempat. Sekarang dipanggil Seremban. Dulu dipanggil Sungai Ujong, sekarang dipanggil Seremban. Okey, di Sungai Ujong pula terdapat peristiwa untuk bersaing untuk menguasai Sungai Linggi. Okey, kenapa Sungai Linggi penting sangat? Sebab dia merupakan laluan penting untuk menghubungkan daerah Sungai Ujong dengan kawasan sekitar. Maksudnya sungai tersebut, Sungai Linggi digunakan untuk menghantar biji timah ke Melaka, ke negeri-negeri lain. So siapa yang menguasai sungai tersebut, siapa dapat mendapat hak memungut cukai biji timah. Menjadi kaya tu. So that's why terdapat 3 orang, okay, bersaing untuk mendapatkan kuasa Sungai Linggi. Datuk Kelana, Datuk Syahbandar dan Datuk Muda Linggi. Okey, Datuk Kelana dapat support, dapat sokongan daripada British. Okey, you tahu cerita, you tahu kesudahannya bila dia dapat sokong daripada British, dia dapat kalahkan Datuk Syahbandar. Lepas tu British dapat hak untuk memungut cukai di Sungai Linggi. Okey, itulah cerita tentang, itulah cara bagaimanakah British memanipulasi negeri-negeri Melayu bersekutu iaitu Negeri Sembilan, Perak dan Selangor. Terdapat poin-poin tambahan yang ingin saya tambah. Okey, di Selangor. Okey, semasa perang Kelang antara Raja Abdullah dengan Raja Mahdi, okey, Raja Mahdi telah membina satu kubu sebagai benteng pertahanan. Okey, semasa perang Kelang. Salah satu cerita tentang Perak, okey. Perak, okey, tapak perlombongan Perak ialah Kliang Pau. Kliang Pau tu selepas perang Larut, okey, selepas perang Larut, nama Kliang Pau tu tukar kepada Taiping. Okey, nama Kliang Pau tukar kepada Taiping selepas perang Larut. Taiping bermaksud kedamaian yang abadi. Okey, itulah cerita tentang manipulasi British ke atas tanah, ke atas negeri-negeri Melayu bersekutu. Untuk next lesson, kita akan tengok cara kedua British untuk meluaskan pengaruhnya, iaitu melalui desakan dan paksaan. Itu saja. Sekian, terima kasih.